Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih untuk mendengarkan UMS FM, suara kampus Lestari di bawah frekuensi 91.1 MHz. 27 Jun 2021 bersama dengan 17 Zulkaidah 1442 Hijri. Anda kini bertemankan saya DJ dalam segmen Sembang Kampus. UMS FM berharap agar semua warga Universiti Malaysia Sabah kekal tabah dalam mengamalkan norma baru demi kesejahteraan bersama dalam memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Sebelum itu diharapkan kepada semua untuk mendaftar di UMS Shield bagi mengisi maklumat peribadi bagi mendapatkan panggilan vaksin di PPV IPT UMS bagi meningkatkan imun diri untuk memutuskan penularan jangkitan COVID-19 yang semakin berbahaya. Terima kasih kerana masih mendengarkan UMS FM, suara kampus Lestari di bawah frekuensi 91.1 MHz. Baiklah, tahniah diucapkan kepada UMS mencapai sasaran pemberian vaksin minggu kedua, terutama kepada semua kaki tangan dan sukarelawan yang sentiasa memberikan layanan yang terbaik kepada penerima vaksin. Baiklah, seterusnya saya akan mengupas lebih mendalam berkaitan makanan tradisional kaum Bugis di daerah Tawau. Untuk makluman anda, semua makanan tradisional kaum Bugis sangat terkenal bukan sahaja di negeri Sabah, bahkan terkenal di seluruh negara kerana digelar sebagai syurga makanan, khususnya masyarakat di daerah Tawau. Baiklah, kita bersama dengan tetamu jemputan. Hello. Hello, Hello, sebelum itu perkenalkan diri. saya Musliadi, tinggal di Tawau. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di UMS FM bagi mengupas lebih mendalam berkaitan makanan tradisional kaum Bugis di daerah Tawau. Okey, sebelum itu Musliadi, Ya. apakah makanan tradisional kaum Bugis di daerah Tawau? Apa yang saya tahu lah, makanan tradisional di Bugis di Tawau, barongko, onde-onde, apa lagi tu, burasa. Itulah yang saya tahu lah. Setakat ini nanti saya ingat-ingat lagi lah. Okey, terima kasih Musliadi. Okey, bagi Musliadi sendiri, apakah makanan tradisional yang selalu dihidangkan semasa perayaan Aidilfitri di daerah Tawau? Itu saya tahu itu, saya tahu. Kalau perayaan terutama Aidilfitri itu selalunya buras tu memang sedap dihidang sama dengan ayam pelekok, ayam liku memang sedap. Itulah. Okey Musliadi, walaupun waktu perayaan orang Bugis selalu berkata Mandreolo dapa majamano. Okey, sebelum itu Musliadi boleh ceritakan serba sedikit maksud perkataan tersebut? Okey, kalau mandri Allah nampak majan mana, maksudnya itu apa itu ya, ini makan dulu sebelum bekerja. Itu maksudnya. Jadi kita kena makan dulu untuk ada tenaga supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik. Begitulah. Okey, terima kasih Musledi. Sebelum itu Musledi, soalan yang ketiga, apakah makanan tradisional Bugis yang anda sukai? Ceritakan kepada kami dan pendengar-pendengar di luar sana. Apa yang saya suka makanan tradisional Bugis? Ini apa itu? Onde-onde. Sebab dia mempunyai rasa yang berlainan daripada makanan yang lain. Dia sebab yang apa tu, dia ada kelapa, lepas tu ada gula merah dalamnya dan lembut-lembut kalau dimakan. Dia akan makan memang lembut lah, dia akan dan mempunyai cita rasa yang tersendiri lah di dalam onde-onde tersebut. Itulah begitu. Okey, terima kasih Musliadi. Sebelum itu kita ada soalan yang keempat untuk Musliadi. Okey. Okey, Cik Musliadi, tahukah Cik Musliadi apa itu makanan berobok yang terkenal di daerah Tawau? Tahu itu berobok, tahu. Okey, Cik Musliadi berikan kami rempah dan cara pemakanannya. Bagaimana Cik Musliadi? Kalau rempah dia itu selalunya letak jagung, ada udangnya, ada sayur, lepas tu ada mi juga sedikit, tapi mesti letak jugalah limau-limau sikit sama lada. Masa podak. Okey, terima kasih Cik Musladi. Okey, Cik Musladi, soalan terakhir untuk Cik apa? Musladi. Pulut terkenal dalam makanan tradisional kaum Bugis. Okey, bagi pandangan sedikit pulut bagi Musladi sendiri. Kalau saya, kalau di Tau itu bukan dipanggil pulut, dipanggil itu sokok. Sokok. Dia ada dua jenis, ada warna hitam sama warna putih. Kalau saya lebih suka warna putih lah, sebab dia mempunyai cita rasa yang lain dari yang lain lah. Dia punya
dia tidak sama dengan yang warna hitam. Begitulah. Okey, baiklah. Itu saja soalan yang saya ajukan kepada Cik Musliadi. Terima kasih Cik Musliadi kerana setia bersama kami dan meluangkan masa bersama kami di UMSFM. Oke, sama-sama. Okey, Cik Musliadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana masih mendengarkan UMSFM, suara kampus Lestari di bawah frekuensi 91.1 MHz. Baiklah, kita ada tetamu kedua daripada daerah Kota Kinabalu. Hello, siapa di sana? Hello. Hello. Hello? Saya Mikail. Saya berumur 30 tahun. Asal dari Keke dan Oh. berbangsa Bugis. Okey, baiklah Mikael. Boleh cerita serba sedikit makanan tradisional Bugis? Oke, sebenarnya kalau cerita pasal makanan tradisional Bugis ni banyak sebenarnya. Ya. Salah satunya macam sanggar pepek, Okey. kapurung, Ya. bajik cang goreng, burasa, barongko, soto Makassar. Banyak lagi lah kalau mau cerita ni banyak. Okey. Okey Cik Mikael, sebentar tadi Cik Mikael ada menyebut makanan sanggar pepek. Boleh Cik Mikael cerita serba sedikit lebih mendalam iaitu makanan sanggar pepek? Oh, boleh. Sebenarnya sanggar pepek ni, sanggar tu bermaksud pisang. Oh, okey. Kalau pepek tu, Oh. pepek dalam bahasa Bugisnya, Ya. pepek tu dalam bahasa Bugis. Kalau dia punya maksud pepek tu dalam bahasa Bugisnya tu, Okey. tumbuk. Oh. Tumbuk atau kasih leper atau lenyek dia lah. Okey. Macam tu. Okey. Sanggar pepek ni dia antara hidangan pencuci mulut Ya. yang ringkas. Dia boleh dimakan sarapan pagi, petang atau pada bila-bila masa saja. Okey. Okey. Okey, Untuk- Cik Mikael, sanggar pepek tu dia punya lada kah tiada kah Cik Mikael? Ada, mesti Okey. ada. Sebab benda tu wajib dimakan bersama sambal. Kalau dari segi sambalnya tu Ya. diperbuat daripada kami panggil sambal tomato. Dia diperbuat daripada tomato. Okey. Lepas tu ada lada, lepas tu campurlah bahan perasa seperti garam, gula, Okey. ajinomoto. Okey. Lepas tu kalau mau begitulah tu. Okey. Okey Cik Mikael, sebentar tadi itu penyediaan lada, tapi bagaimana pula penyediaan sanggar pepek itu sendiri? Oh, untuk penyediaan sanggar pepek ni dia memerlukan pisang muda Ya. ataupun pisang mangkal bilang orang. Ya. Ya. Okey. Lepas tu dia sebenarnya penyediaan dia ringkas ya. Okey. Memerlukan pisang muda, and then pisang tu nanti Ya. akan digoreng sebanyak 2 kali. Okey. Untuk gorengan pertama tu Ya Cik. untuk agar pisang tu sedikit lembut, kemudian selepas tu dia akan ditumbuk ataupun dipenyek ataupun dilenyek lah. Okey. Okey. Lepas tu bila sudah selesai, Okey. dia akan direndam dengan air gula. Okey. Air gula. Ya. Selepas selesai rendaman air gula tu, Okey. dia akan dimasukkan semula ke minyak panas. Dan digoreng bilang orang lagi rangup, lagi sedap lah macam tu. Okey. Kemudian bila sudah selesai barulah dia dimakan bersama sambal tu yang telah disediakan. Okey, baiklah Cik Mikael. Terima kasih banyak atas perkongsian yang cukup bermakna berkaitan makanan tradisional kaum Bugis. baik. Okey. Okey Cik Mikael, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah, macam rasa lapar pula saya selepas mendengar perkongsian pasal makanan tradisional Bugis daripada Cik Mikael sebentar tadi. Okey, baiklah, sampai di sini saja DJ dapat menemani anda. COVID-19 sudah ada dalam komuniti kita. Jangan leka, sentiasa waspada dan amalkan norma baru serta patuhi SOP yang ditetapkan Kerajaan Malaysia. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi kami di semua platform. Semoga berjumpa lagi di hari yang sama dan waktu yang sama. Assalamualaikum.